maka tidak sah ditanggung atas bahwasanya ialah perkara yang dikandaki dengan lafaz segala perkara yang pada perkataan mereka yang berkata mengada Allah Ta'ala akan segala perkara dengan sekali kun. Maka sekalian perkara adalah telah ada semuanya dengan sama sekali. Dan barang dan yang berdatang-datangi itu muzahir jua. Ini daripada huraian dulu, ada berhubungan dengan huraian dulu bahwasanya dia katanya apa dia? Masalah ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ialah ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ialah ta'alluq yang tanjizi qadim, ialah ta'alluq inkishaf. Kemudian dia katanya dan kelakuannya dengan segala sakutannya yang tersebut itu dikatakan baginya muta'alaq ilmu. Dan kenyataan demikian itu yang sedia pada ilmu Allah Ta'ala dinamakan pada istilah ilmu akal a'yan sabitah. Dan pada istilah tasawuf syu'un dia panggil. Tiada baginya wujud sekali-kali pada dirinya. Daripada tiada baginya wujud sekali-kali pada dirinya hanya daripada bagai perkara yang dikira-kira jua, yang dikata baginya amrun i'tibari. Maka tiada sah, maka tiadalah disifatkan dengan dia, disifatkan dia dengan qadim dan tiada dengan hudus yang hakiki. Keduanya bahkan dikatakan baginya azali. Jadi masalah ta'alluq ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala ialah ta'alluq tanjizi qadim. Tidak adalah yang lain, hanya ada satu saja ialah ta'alluq tanjizi qadim kena kepada bagai ta'alluq inkishaf. Dan dulu dia ada buat misal, katanya seorang itu umurnya 60 tahun di dalam taat, apa dia 30 tahun di negeri Mekah, mati dia kemudian daripadanya pada negeri Melayu, itu misal dia. Maka dia katanya dan kenyataan diri orang itu dan kelakuannya yang dengan segala sakutannya tersebut itu dikatakan baginya pada ilmu muta'alaq ilmu. Jadi benda-benda yang Tuhan tahu, kata orang ini kelakuannya begitu-begitu, umur dia berapa, dia hidup di mana, besar di mana, lahir di mana, ke bumi, apabila dia mati tu ke bumi di mana, berapa banyak rezeki dia, besar kecil badan dia, putih hitam kulit warna dia, sikit banyak rezeki dianya, bertuah celaka keadaan dia, maka semuanya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala kesemuanya. Tuhan dah tahu sedia kalanya. Maka kelakuan bagi seorang daripada besar kecil dia, daripada panjang pendek umurnya, daripada banyak sedikit ilmu rezekinya, maka itu kan dikatakan muta'alaq bagi ilmu kesemuanya. Semua itu dipanggil kata muta'alaq ilmu. Kemudian kenyataan itu dia katanya pada istilah ilmu akal dipanggil dengan nama a'yan sabitah. Maka a'yan sabitah ni kalau kita kita manusia, maknanya pengetahuan yang ada di dalam fikiran kita, yang ada dalam hati kita, dalam kepala kita.
Dan kenyataan itu pada istilah tasawuf dikatakan syu'un, dikatakan dipanggil kata syu'un. Maka benda ini benda yang ada di dalam pengetahuan Allah, di dalam benda yang dikatakan kenyataan tadi artinya dikatakan muta'alaq bagi ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada wujud pada dirinya. Benda tu bukan ada pada kharij. Tak boleh nak tengok dengan mata kepala, tak boleh nak dapatkan dengan pencederaan yang 5. Hanya benda itu dikatakan amrun i'tibari juga. Amrun i'tibari saja. Maka dengan sebab kata dia tu amrun i'tibari, tak boleh nak kata dia tu qadim. Ada sedia kala lagi dah tu tak boleh lah. Hanya nak kata dia qadim pun tak boleh, nak kata baru sengoti pun tak boleh juga, baru hakiki pun tak boleh juga. Bahkan kita katanya benda itu azali saja. Jadi pada azal lagi Allah Ta'ala tahu dengan segala perkara. Maka daripada huraian yang tersebut, maka musannif katanya maka tidak sah ditanggungkan atas bahawasanya kenyataan yang tadi. Kenyataan artinya apa dia? Muta'alaq ilmu, artinya a'yan sabitah, artinya syu'un. Pada mengikut istilah-istilah berbagai-bagai panggilannya. Maka dia katanya tidak sah ditanggung atas bahawasanya kenyataan yang tersebutlah, yang katanya benda itu bukan ada pada dirinya, bukan maujud pada kharij, bukan ada pada luar fikiran, hanya benda itu amrun i'tibari saja. Dia katanya maka tidak sah ditanggungkan bahawasanya kenyataan ialah perkara perkara mana yang dikehendaki dengan lafaz, yakni dengan perkataan segala perkara. Lafaz segala perkara, yakni perkataan segala perkara itu yang pada perkataan ini, yang ada di dalam perkataan, yang ada di dalam perkataan mereka yang berkata, setengah ulama jugalah yang berkata mengada Allah Ta'ala akan segala perkara dengan sekalipun. Gini ya. Kau sikit. Jadi ada setengah perkataan orang-orang alim jugalah, dia huraikan masalah ini terlibat dengan ilmu tasawuf. Dia katanya Allah Ta'ala mengadakan segala perkara, dengan sekalipun. Mengadakan segala perkara dengan sekalipun, ada orang kata begitu. Mengadakan segala perkara dengan sekalipun, kun yang ada pada kata apa dia? An yakula lahu kun fayakun. Seperti dalam akhir-akhir surah Yasin, fa amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Apabila hurai di situ katanya kun fayakun tu, dia katanya Allah Ta'ala mengadakan segala perkara dengan sekalipun. Dia kata begitu. Maknanya sekalipun tu maknanya Allah Ta'ala buatkan segala perkara bagi ada dengan secara sekaligus. Maka sekalian perkara telah ada semuanya. Sama sekali. Ada dengan secara sekaligus. Dan yang berdatang-datangi itu muzahir juga. Sebelum pada tu kita faham bagi perkataan ini. Memanglah perkataan ini ada salah pada dirinya. Perkataan ini salah. Tapi nak nampak cara dia, maksud dia dulu. Memanglah salah, maksud dia tu salah.
Tapi nak bagi nampak dulu. Dia maksud dia katanya, dia kata Allah Ta'ala mengadakan segala perkara dengan sekalipun. Maknanya segala benda, segala makhluk ni lah. Segala perkara, segala makhluk ini Allah Ta'ala mengadakan, Allah Ta'ala menjadikan dengan sekalipun. Maknanya Allah Ta'ala dah buat kesemuanya, dah ada kesemua belaka dah. Semua benda yang semua benda yang ada atau yang lagi akan ada, Allah Ta'ala dah buat kesemuanya. Jadi kita katanya belum dilahirkan kita, contohnya belum dilahirkan kita, belum pada ibu bapa kita nak kahwin, kita dah ada, kita dah dijadi. Maksudnya begitu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan segala perkara dengan sekali kun, dengan maknanya kun tu maknanya Allah Ta'ala buat akan suatu perkara bagi ada dengan cara kesemuanya. Semua benda tu dah ada kesemuanya. Jadi Allah Ta'ala dah buat kesemuanya. Pendek katanya Allah Ta'ala dah buat benda kesemuanya. Kalau contohnya cuba kita undur balik, belum pada kita kahwin tu kita belum dapat anak lagi, tapi anak kita dah ada selama dah ada sedia kala dah, Allah Ta'ala dah buat lama dah. Tapi kenapa tak zahir lagi? Kenapa tak nampak lagi? Di mana dia? Maka dia katanya maka sekalian perkara telah ada kesemuanya sama sekali. Itu. Allah Ta'ala buatkan mengadakan segala perkara dengan sekali kun. Dia buat benda-benda semua tu dengan sekali buatnya. Maka sekalian perkara ada semuanya dengan sama sekali, ada sekaligus kesemuanya. Ada kesemua, dah ada kesemuanya sebab Tuhan buat dengan sekaligus. Tetapi macam mana kita tak nampak? Dia jawab katanya, dan berdatang-datangi, datang bapa, tak berapa lama datang pula anak, tak berapa lama datang pula cucu. Itu muzahir jua, itu muzahir saja. Itu muzahir bagi kita nampak saja. Benda tu dah ada. Jadi contohnya buah kelapa masalah, buah tebikai masalah. Buah tebikai itu kita tengok tengok pada tanamannya, pertama kali ambil biji tebikai itu, tanam kat tanah, kemudian tumbuh, kemudian jadi pokok. Selepas pada jadi pokok tu berbunga. Selepas pada berbunga tu jadi buah. Buah tu pun kecil saja. Kecil saja. Kemudian lama kelamaan semakin besar sehingga jadi tua buah itu, maka kita ambil makanlah. Tapi buah tebikai yang kita beli, yang ada jual kat kedai semuanya, kita katanya dah ada kesemuanya. Tuhan dah buat kesemuanya. Tak kira mana-mana sekalipun Tuhan dah buat kesemuanya. Cumanya nak bagi kita boleh makan tu Tuhan Allah Ta'ala muzahirkan. Jadi benda tu seolah katanya benda tu dah ada, cumanya tak bawa datang bagi kita nampak je. Benda tu dah ada kesemuanya, tetapi Allah Ta'ala tak muzahir, tidak muzahir bagi kita nampak, bagi kita boleh pegang dan sebagainya. Benda tu dah ada. Jadi buah tebikai yang kita makan satu biji itu dah Allah Ta'ala dah jadi lama dah. Belum pada tu lagi. Dengan maknanya buah tu dah ada, tetapi Allah Ta'ala tak boleh muzahirkan sebiji itu melainkan ditanamkan biji dia dulu. Apabila tanam, jadi tumbuh. Apabila jadi tumbuh, maka jadi apa dia? Tumbuh jadi berpokok, berbunga dan keluar buah. Itu keluar buah tu maknanya Allah Ta'ala muzahirkan. Tapi benda tu dah ada. Contohnya kita belum pada kita berkahwin. Kalau nak tanya belum pada kita berkahwin, maka nak tanya anak kita yang ada sekarang tu dah ada lama dah.
Allah Ta'ala dah menjadi. Cumanya tak zahir pada kita lagi. Apabila kita kahwin, akhir-akhirnya dilahirkan. Itu dizahirkan. Jadi maknanya, dia katanya itu perkataan adalah mereka yang katanya begitu. Jadi pendek katanya, kesegala perkara Allah Ta'ala dah menjadikan kesemuanya. Dengan sekaligus. Maka sekalian perkara itu dah ada, telah ada semuanya sama sekali. Ada dah semua. Walaupun kita katanya kita ni dilahir diadakan kita pada tahun mana. Tapi belum pada tu Allah Ta'ala dah jadi dah kita. Sebab katanya Allah Ta'ala menjadikan segala perkara dengan sekalikun. Jadi kita tengok berapa jenis, berapa juta bagai makhluk Allah Ta'ala, semuanya dijadi dengan sekaligus. Tetapi apa dia? Macam mana orang tu lebih muda daripada orang ni lebih tua daripada orang ini? Itu apa dia? Itu cara muzahir muzahir oleh Allah Ta'ala akan benda itu saja. Tapi benda itu dah dijadikan, benda itu dah dibuatkan, begitu. Jadi maka ini dia berlawan dengan benda-benda yang kita belajar dulu. Sebab kita belajar dulu bahawasanya segala perkara yang ada pada sekarangnya, semuanya segala perkara itu jadi muta'alaq bagi ilmu Allah Ta'ala. Semuanya jadi apa dia? Allah Ta'ala tahu segala perkara itu sedia kala lagi dah. Sebab ta'aluk ilmu itu ialah ta'aluk tanjizi qadim. Dengan maknanya Allah Ta'ala tahu dengan segala perkara dan segala sifat-sifatnya dan segala benda yang bersangkutan dengan benda-benda itu Allah Ta'ala dah tahu sedia kala dah. Maka kenyataan itu ialah sifat-sifat kita. Itu dikatakan kenyataan. Itulah dikatakan benda yang Allah Ta'ala tahu sedia kala dah. Lagi pula benda itu bukan ada. Dan bahkan benda itu masuk dalam bagai amrun i'tibari. Maka apabila Allah Ta'ala tahu akan benda itu akan ada pada masa sekalian-sekalian, maka Allah Ta'ala menentu. Menentu dengan kudrat. Maka menentu oleh kudrat itu tanjizi qadim juga. Maka apabila Allah Ta'ala menentukan nak mengadakan satu orang masalan, dan menentukan dia dengan rezekinya dan dengan umurnya dan lain-lain lagi, maka menentukan dengan masa nak dilahirkan dia, nak diadakan dia, maka apabila selepas pada Allah Ta'ala menentu, maka sekiranya kalau tak sampai masa, Allah Ta'ala tak mengada. Tak mengada. Contohnya buah tebikai tadi tu, ketika kita tanam biji benih tu, Allah Ta'ala dah mengadakan yang buah tebikai yang kita beli makan tu. Contohnya kita sekarang tu, kita duk pegang buah tebikai, tak letak di depan kita. Dah pegang pisau nak belahnya. Buah tebikai itu Allah Ta'ala mulai jadi bila? Selepas pada kita tanamkan pokok dia. Selepas pada penanam tu, dia ambil biji benih, dia letak dalam tanah, kemudian dia jiru-jiru sehingga jadi tumbuh, jadi pokok. Apabila jadi pokok, ketika jadi pokok tu, buah dia dah ada ke belum? Allah Ta'ala menjadi ke belum? Jawabnya, belum menjadikan lagi. Kemudian pokok itu Allah Ta'ala mengeluarkan bunga. Maka selepas pada itulah Allah Ta'ala menjadikan buah tebikai itu daripada kecil. Kemudian semakin besar sehingga masaknya penanam ambil jual kepada kita. Jadi pendek katanya buah tebikai yang ada di depan kita sekarang itu bukan Allah Ta'ala menjadikan sedia kala, tapi Allah Ta'ala tahu katanya akan ada buah tebikai ini di pokok ini ditanam bila, ditanam di mana, masa mana boleh nak potong jual, masa mana dia nak jadi masak. Itu semuanya tahu sedia kala lagi, tapi benda itu belum ada. Itu yang kita sudah belajarnya. Tetapi di sini ada setengah perkataan mereka, dia katanya mengada Allah Ta'ala akan segala perkara, segala benda-benda yang ada ni lah.
Langit, bumi, diri kita, apa semua binatang, tanah, air, langit, apa semua tu dah mengada dengan sekalipun. Mana buat kesemuanya. Maka sekalian perkara telah ada sama sekali. Ada sekaligus kesemuanya. Dan berdatang-datang ni itu mula datang kita, tak berapa lama datang anak kita pula, tak berapa lama datang cucu kita pula, tak berapa lama datang cicit kita pula. Berdatang-datang ni itu muzahir juga, nak bagi kita nampak saja. Nak banding, kalau nak banding tu macamnya apabila kita nak buat satu jamuan, apabila kita nak buat kenduri masalan, apabila kita nak buat jamuan masalan, kita bukanya mulai daripada 8 pagi sehingga 6 petang. Kita mulai buka jamuannya pada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Lepas tu adalah tetamu yang kita jemput tu setengah tu datang pukul 9, ada datang pukul 10, ada datang petangnya. Maka makanan kita dah sedia kesemuanya belum pukul 8 lagi. Tapi tidak letak kat meja-meja. Makanan itu kita dah simpan kat dapur-dapurnya. Tempat simpan makanan. Tetapi makanan itu belum diakad letak di atas meja. Apabila tetamu datang seorang, kita akad satu makanan. Apabila dia balik, orang lain datang pula, maka kita akad yang lain pula pada dia. Maknanya makanan dah disediakan, dah bukan kata apabila datang seorang kita masak sekali, datang seorang nak makan kita masak sekali. Bukan jenis makannya masak panas ni. Jadi maknanya benda tu dah ada kesemuanya. Allah Ta'ala buat kesemuanya tetapi belum dizahirkan. Apabila kalau tak sampai masa muzahir, Allah Ta'ala tidak muzahir. Apabila sampai masa, Allah Ta'ala muzahirkan. Apabila sampai masa, Allah Ta'ala muzahirkan. Ini menyalahi dengan yang kita belajar bahawasanya segala perkara itu bukan dah dijadi kesemua. Dijadikan, Allah Ta'ala menjadikan semua bila? Apabila sampai masa menjadi. Bukan menjadi dengan sekali kun tu bukan. Bukan katanya buat, dah ada kesemuanya. Nanti sampai masa muzahir, bukannya begitu. Maka di sini kita ulang balik, dia katanya maka tidak sah ditanggungkan atas bahwasanya kenyataan tu ialah muta'ala ilmu Allah Ta'ala, artinya syu'un, artinya a'yan sabitah itu tidak sah ditanggung atas bahwasanya kenyataan ialah perkara, kenyataan benda-benda. Perkara mana? Perkara yang dikandang, yang dimaksud dengan lafaz, dengan perkataan segala perkara. Jadi mana kenyataan itu bukan segala perkara yang dimaksud dengan perkataan ini. Nah, kenyataan atas syu'un as-sabitah artinya apa dia? A'yan sabitah atau syu'un itu atau muta'ala ilmu Allah Ta'ala bukan kenyataan segala perkara yang ada dalam perkataan orang kata begini. Bahkan benda lain-lain. Maksudnya begitu. Perkataan segala perkara tu dengan yang pada perkataan yang ada di dalam perkataan mereka yang berkata mengada Allah akan segala perkara. Segala perkara inilah. Nak kata kenyataan, nak kata kenyataan ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, nak kata syu'un as-sabitah, tak boleh. Nah, mengada Allah akan segala perkara dengan sekalipun, maka sekalian perkara telah ada semuanya, sama sekali. Dan berdatang-datangi itu muzahir juga. Itu perkataan orang yang kata begitu. Maka segala perkara di dalam perkataan dia tu tak boleh kita kata segala perkara yakni muta'ala ilmu, tak boleh. Sebab apa? Segala perkara ini dah ada dia kata. Padahal muta'ala ilmu bukan benda ada, bahkan benda amrun i'tibari. Nah, muta'ala ilmu dan juga panggil kenyataan dan juga panggil a'yan sabitah, artinya panggil juga syu'un. Maka benda itu ialah benda amrun i'tibari, belum dijadi, bukan dia benda yang sudah dijadikan oleh Allah.
Tetapi dia ni, dia kata Allah Ta'ala menjadikan segala perkara. Kalau kita tanya apa benda, apa maksud dia kata segala perkara, ia akan jawab katanya a'yan sabitah itulah. Kenyataan itulah. Muta'ala ilmu Allah Ta'ala itulah. Maka itu tak boleh nak kata begitu. Kenapa? Kerana bahawasa mengada itu daripada ta'luk kudrat yang tanjizi hadis. Kerana bahawasa mengada ni, kita kata Allah Ta'ala membuatkan benda itu, Allah Ta'ala mengadakan. Kerana bahawasa mengada itu daripada ta'luk tanjizi hadis. Mana mengada itu ialah ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan ta'luk tanjizi hadis bagi kudrat itu bertentang ia dengan ta'luk iradat, bertentang yang bermuafakat dengan ta'luk iradat, iaitu ta'luk iradat tu menentukan tiap-tiap mungkin dengan setengah-setengah daripada sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan yang harus atas mungkin. Ta'luk iradat tu maknanya Allah Ta'ala menentukan setengah tiap-tiap mungkin dengan setengah-setengah sifat. Tinggi rendah dia ambil tinggi, masalan hitam putih dia ambil hitam, masalan kecil besar dia ambil besar, masalan dan ambil setengah, tinggal setengah daripada berdua benda yang berlawanan. Dan kelakuan-kelakuan sehat, sakit, kaya, miskin, sifat-sifat dan kelakuan yang harus atas tiap-tiap mungkin, tinggal lawannya. Mana ambil besar tinggal kecil, ambil kecil tinggal besar. Jadi maknanya mengada dalam, kita perhati tengok dalam perkataan dia lah, mengada Allah akan segala perkara dengan sekalipun, maka segala perkara telah ada semuanya sama sekali, yang berdatang-datangi itu muzahir jua tu. Cuba kita perhati tengok, nampaklah akan kesilapan dalam kataan itu. Sebab apa? Sebab kita tilik mengada Allah. Apa dia mengada? Mengada Allah. Apa dia mengada? Mengada tu kena atas ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Kemudian ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrat, dia bertentang, dia bersepakat dengan ta'luk iradat pula. Dan ta'luk iradat tu apa dia? Ialah menentukan tiap-tiap mungkin dengan setengah-setengah sifat-sifat dan kelakuan yang harus di atas dia. Ambil setengah, tinggal setengah. Maka apabila kita perhati di situ, maka berlawan ia. Maka berlawan ia kerana bahawasa mengada itu daripada ta'luk kudrat yang tanjizi hadis hingga akhir. Maka berlawan ia bahawa mengada itu dia bahawasa mengada itu daripada ta'luk kudrat yang tanjizi hadis hingga akhir, dengan makna perkataan yang tersebut. Perkataan yang ada dalam kad lingkungan tadi, perkataan mereka yang mengatakan tadi sekalipun tadi akan berlawanan, dia jadi berlawanan, iaitu makna perkataan yang tersebut dengan sekalipun. Apa makna perkataan yang tersebut? Iaitu dengan sekalipun. Apa makna sekalipun? Samu serembat. Itu bahasa orang tani dulu. Samu serembat. Maknanya mengadakan segala perkara, Allah Ta'ala menjadikan segala perkara dengan sekalipun, mana dengan ada sekaligus kesemuanya. Jadi kalau kita katanya berapa juta jenis, berapa juta perkara makhluk Allah Ta'ala dah menjadi kesemuanya. Macam katanya semua masakan dah disediakan semuanya. Cumanya belum akad lagi. Jangan bimbang kalau kita cakap tetamu, jangan bimbang, makanan dah banyak saya sedia. Maknanya benda itu dah jadi kesemuanya sekali serembat. Sama serembat. Maknanya dah ada kesemuanya dengan sekaligus. Macam mana nak buat sekaligus pula? Sebab kalau kita tengok dengan yang sebenarnya, mengada tu ta'luk tanjizi hadis, bukan tanjizi qadim. Tengok.
Buah tibikai itu bila Allah Ta'ala menjadi? Selepas pada berbunga. Bukan ada sedia kala lagi. Macam mana nak keluar daripada dalam biji benih ada buah tibikai? Macam mana nak kata begitu kan? Dalam biji benih tu ada buah tibikai. Lepas tu apabila jadi pokok, jadi buah tibikai tu masuk kat pokok dia, keluar kat bunga. Bukannya begitu. Itulah. Jadi maknanya yang sebenarnya Allah Ta'ala tu menjadi itu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Dan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat itu pula bertentang, bermuafakat, berselorong dengan kehendak Allah. Maka kehendak Allah itu bertentang dengan ilmunya, dengan ta'alluq ilmunya. Begitu. Jadi pendek kata yang sebenarnya macam mana Tuhan nak buatkan benda itu, macam mana kata Tuhan itu buat segala benda tu dengan sekalipun hanya muzahir itu berdatang-datangi muzahir saja, padahalnya buat tu dengan tanjizi ta'alluq kudrat yang tanjizi hadis. Tengok. Dan lagi pula kenyataan itu. Kenyataan itu ialah ma fi ilmillah, benda yang ada pengetahuan Allah Ta'ala, benda yang Tuhan tahu itu wajib sabit ia pada azali. Muta'ala ilmu, benda yang Tuhan tahu itu sungguh pada azali, mana sungguh ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala pada sedia kala dah. Dengan maknanya wajib sabit ia pada azali. Dengan maknanya Tuhan tahu dengan segala perkara, dengan segala kelakuannya, dengan segala sifatnya, dengan segala benda yang bersangkutan dengan benda itu, tahu sedia kala lagi dah. Maka benda itu maka tidak bertakluk dengan dia kudrat. Kudrat tak bertakluk lagi. Jadi tengok, kudrat tak bertakluk lagi. Bertakluk kudrat tu ialah takluk tanjizi hadis. Jadi maksudnya, kalau nak tanya, kita sekarang ada di tempat kita sekarang ni. Sekarang kita belajar. Nak tanyanya, Tuhan tahu sedia kala lagi ke tidak? Jawabnya, Tuhan dah tahu sedia kala lagi. Dan juganya Allah Ta'ala menentu, dah sedia kala Allah Ta'ala menentu kata kita ni, pagi ini kita belajar. Dah menentu sedia kala lagi dah. Tetapi dah buat ke belum? Dah melaku ke belum? Jawabnya belum lagi lah. Macam mana nak kata Tuhan dah buat? Jadi tahu sedia kala lah. Tahu sedia kala lah. Contohnya, kita nak ada sekarang. Kalau tanya Tuhan tahu bila? Tahu sedia kala lagi lah. Kata kita nak ada pada masa sekarang. Tetapi buat Allah Ta'ala akan diri kita bila? Tak sampai 100 tahun pun. Kita baru ada tak sampai 100 tahun pun, tak sampai, kata begitulah, kita katanya tak sampai 100 tahun lagi. Mana Tuhan, mana belum pada ni Allah Ta'ala belum menjadikan lagi kita. Kata yang kita ada dalam pengetahuan, itu pengetahuan Allah Ta'ala tentang diri kita, bukan ada diri kita. Contohnya kita gambar, kita buat plan, kita apabila kita esok masalah program kitanya, kita dah plan katanya esok kita nak pergi ke sana ke sini masalah, esok kita nak makan benda itu benda ini masalah. Maka benda itu belum sampai. Hanya kita dah plan, begitu dah. Tengok, kita katanya contohnya kalau nak banding kitanya, kita tahu katanya tak berapa bulan lagi, tak berapa bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Kalau tak kemat dulu, tak berapa bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Nak tanya bulan Ramadan dah datang ke belum? Belum datang, tapi kita tahu kata tak berapa lama datang pula Ramadan. Tapi bulan Ramadan dah datang ke belum? Kita sekarang dalam bulan Ramadan ke belum? Belum. Bukan ada dalam bulan Ramadan lagi. Jadi pendek katanya, benda itu di dalam pengetahuan Allah Ta'ala dah sedia kala lagi. Tapi ada baru.
adanya baru begitulah. Maka sebab tu dia katanya, dan lagi pula kenyataan itu, pengetahuan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, benda yang Tuhan tahu itu wajib sabit, wajib sungguh, ia pada azal, pada sedia kala lagi dah. Tetapi tak sampai masa Allah tak mengada, walaupun dia tahu kata kita akan ada. Walaupun dia tahu kata kita akan ada pada tahun 80-an atau kita akan ada pada tahun 90-an, kita akan ada tahun 2000 misalnya. Dia tahu kita akan tahu bahawasanya kita akan diadakan kita pada tahun 90-an atau 80-an, maka itu tahu sedia kala lagi lah, azali lah. Maka tetapi tak sampai tahun 90-an 80-an dia tak mengada. Itu menunjuk katanya takluk kudrat tanjizi hadis itu adalah baru. Tahu sedia kala menjadi itu baru. Begitu. Sebab tu panggil takluk kudrat yang tanjizi hadis, bukan qadim. Jadi Tuhan tahu sedia kala menjadi itu baru. Kenapa nak kata segala perkara sudah jadi, dah kesemua dah dijadi dengan sekalipun? Tak boleh lah begitu. Maka dengan perhati pada ini wajah, nyata salah perkataan yang tersebut daripada orang yang, maka dia kata, maka dengan perhati, dengan sebab kita perhati pada huraian tadi, pada wajah yang dihurai tadi, nyatalah salah perkataan yang tersebut. Perkataannya tersebut yang katanya mengada Allah akan segala perkara dengan sekalipun, maka sekalian perkara telah ada kesemuanya dengan sama sekali, dan yang berdatang-datangi itu muzuhir juga. Nyatalah kata salah perkataan itu. Perkataan itu siapa yang bercakap? Perkataan yang terbit, terkeluar. Semula, maka dengan perhati pada ini wajah, nyata salah perkataan yang terbit, yang terkeluar daripada orang-orang yang meniru menyuruh pada tasawuf. Jadi perkataan tadi itu keluar, terbit, keluar daripada mulut orang yang meniru, menyuruh, yakni menghurai pada ilmu tasawuf. Dengan maknanya meniru tu maknanya buat serupa lah, copy. Dia bukan ahli tasawuf, dia tak pandai ilmu tasawuf, tapi nak hurai juga nak huraikan ilmu tasawuf. Cuma buat rupa-rupa huraikan ilmu tasawuf, tetapi dia tak pandai pun. Dengan tidak tahqiq, dengan tidak kemas pada belajar tasawuf. Dan tidak meraih dalil akli. Kaedah dalam tasawuf setengah zuhir itu tak boleh kata kalau menyalahi dengan dalil akli. Sebab tu setengah-setengah orang tasawuf dia cakap kata Allah ada dalam pakaian dia, Allah ada dalam badannya, dalam hatinya. Maka kalau kita dengar orang tasawuf dia cakap kata Allah ada di dalam hatinya, kita kena guna dalil akli. Macam mana Allah Ta'ala bertempat? Maka maksud dia kata Allah ada dalam hati, mana dia sentiasa ingat kepada Allah. Jangan kita pakai zuhir. Kita kena guna juga dalil akli. Macam mana Allah nak ada duduk dalam hati dia? Tak boleh lah begitu. Cuma nak cerita katanya dia kata Allah ada dalam hati dia, maknanya dia nak cerita kata dia ni sentiasa ingat kepada Allah. Jadi setiap maknanya cakapan orang tasawuf, setengah-setengah cakapan tu kita kena meraih, kena pandu dengan dalil akli dan dalil nakli, dalil syarak juga. Dalil syarak ialah dalil dalil Quran hadis, kita kena pandu dengan dalil akli, dengan padukan dengan dalil nakli. Seperti yang menunjuk keduanya, dalil akli dan dalil nakli, atas bertingkah, yakni berlainan, dan dapatan dengan mata kepala, dan hukum-hukum syarak melawani keduanya. Akan itu perkataan yang melawani keduanya, pendapatan mata kepala dan hukum syarak, akan perkataan yang perkataan tadi.
yang asalnya asal perkataan daripada ahli batil. Batil itu dia kata dengan lam, akhir dia lam. Batil dengan lam, mana akhir dia tu lam, tidak dengan nun, bukan akhir dia tu nun. Kalau batin dia sebenarnya cakapan ahli tasawuf, cakapan ahli batin dengan nun. Tetapi kalau faham salah jadi batil, jadi salah lah. Jadi kalau batin mana sebelah dalam hati. Dengan nun tu mana ahli batin, batin dengan nun maknanya ahli batin. Tetapi kalau salah faham jadi batil dengan lam lah. Begitu. Seperti barang yang disorah di dalam Bahrul Kalam bagi Syekh Nasafi. Kalau begitu maka tidak sah berpegang dengan dia, dengan perkataan tadi tidak sah kita nak pegang sebab nyata kata salah. Dan jika sudah masyhur itu perkataan sekalipun, walaupun sudah masyhur sekalipun, fardunya perkataan katanya Allah Ta'ala mengadakan segala perkara dengan sekalipun, maka benda itu dah ada kesemuanya, ada kesemuanya. Tetapi hak timbul-timbulnya zahir-zahir itu kedatangan saja. Bertolak asur tu bukan mengada. Begitu. Jadi jadi kitanya i'tikad bahawasanya benda itu Allah Ta'ala mengada dengan bertolak asur. Tak sampai masa Allah Ta'ala tak mengada. Kita i'tikad begitu. Contohnya Allah Ta'ala tahu katanya Allah Ta'ala menentukan kita ada dilahir pada tahun 1080 misalnya 80-an, maka tak sampai masa Allah Ta'ala tak mengada. Apabila sampai masa Allah Ta'ala mengada, yang tak sampai masa mengada tak mengada lagi. Yang sudah sampai masa Allah Ta'ala mengada, yang belum sampai masa Allah Ta'ala mengada. Begitu juga meniada, tengok orang ini tak sampai masa mati, Allah Ta'ala tidak memati. Orang ini dah sampai masa Allah Ta'ala memati. Jadi mana mengada dan meniada atas jalan tolak asur sebab semuanya baru. Boleh catatan masa lah. Bila ada dia. Bila ada dia. Sebab tu dia cakap kata langit dulu ke bumi dulu Allah Ta'ala menjadi. Sebab tu dia cakap setengah kata langit dia jadi dulu pada bumi. Setengah ulama kata begitu. Setengah ulama katanya bumi itu dijadikan belum pada langit. Jadi maknanya langit dulu dia jadi dulu ke bumi dia jadi dulu. Maknanya semuanya baru ke semuanya. Jadi maknanya yang sebenarnya menjadi itu baru. Sampai masa menjadi. Bukan jadi di awal-awal lagi. Kemudian muzuhi apabila sampai masa, bukan maksudnya begitu. Jadi yang sebenarnya kita, tahu sedia kala dah. Dah tahu sedia kala dah. Dah kandak pun, dah menentu sedia kala dah. Tapi, menjadi itu apabila sampai masa. Menjadi itu apabila sampai masa, maka itu menunjuk kata takluk kudrat, menjadi dan mengada dan meniada itu yang baru. Itu dikatakan takluk tanjizi hadis. Tetapi orang itu dia kata macam mana? Allah Ta'ala tahu sedia kala dah, Allah Ta'ala kandak sedia kala dah, dan juga benda itu dah dijadikan sedia kala dah. Segala benda-benda ini, alam ini dah dijadi ke semuanya. Dah ada dah ke semua. Tapi bertolak asur datang itu muzuhir saja. Zuhir bagi kita nampak saja. Itu salah lah sebab kita nak tanggung ke mana. Sebab kita nak tanggung ke mana. Sebab asal perkataan itu ialah keluar daripada mulut orang yang menyurahkan, menghuraikan ilmu tasawuf. Tetapi dia tak pandai sangat ilmu tasawuf, tak tahqiq, tak kemah pada ilmu tasawuf. Dia tak kemah pada ilmu tasawuf tetapi cuba menghuraikan huraian tasawuf dengan secara dalam-dalam, tak kena lah. Sebab tu apabila kita belajarkan ilmu tasawuf yang cakapan dalam-dalam seperti yang disebut oleh setengah-setengah perkataan daripada Syekh Mahyuddin Arabi masalah. Jadi setengah-setengah perkataan tu nampaknya macam Tuhan baru, macam pelik-pelik lah perkataan dia. Maka kalau kita nak tak pandai ilmu akal, tak pandai ilmu nakli, jangan kita tengok perkataan dia sebab takut terjatuh dalam salah. Sebab dia cakapan dia tu memanglah tinggi.
Seperti mana sebut oleh Asy-Sya'rani, dia katanya cakapan Ibnu Arabi itu semuanya betul, tak salah, cumanya kita faham ke tak faham. Cumanya kalau kita tengok, kalau macam tak faham, tinggal. Jangan kita selidik lagi perkataan dia. Sebab kita kena berpadu dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli macam mana nak begitu. Dan juga dalil akli yang menunjuk kata Allah Ta'ala menjadikan segala perkara dengan apabila sampai masa. Bukan dengan secara sekalipun tu bukan. Seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa ila samai fasawwahunna. Maka di situ menunjuk bahasanya allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah Ta'ala menjadikan langit bumi pada masa 6 hari. Dan juga dalam surah Baqarah tu menunjuk katanya Allah Ta'ala menjadikan akan bumi dulu daripada langit. Tapi itu memanglah ada khilaf bagaimana dalam kitab tafsir dah sebut. Maka apabila kalau kita katanya bumi dijadi selepas pada langit, mana bumi baru daripada langit. Kalau kita kata langit itu dijadi selepas pada bumi, mana langit itu lebih baru daripada bumi. Itu menunjuk kata perbuatan Allah Ta'ala segala perkaranya baru ke semuanya. Bukan dah dijadi sedia kala muzahir itu baru. Bukannya maksudnya begitu. Jadi pendekatan jangan kita tertipu, jangan kita jangan kita berpegang dengan perkataan yang seperti begitu, yang mananya bercanggah dengan dalil akli dan dalil nakli. Cumanya dia cerita katanya ini semuanya perkataan itu daripada cakapan ahli tasawuf. Semuanya punca-punca nak datang perkataan itu cumanya daripada perkataan ahli tasawuf. Maka orang yang menghuraikan cakapan ahli tasawuf, sekiranya kalau dia tak belajar tasawuf benar-benarnya dan juga dia tidak meraihkan dengan dalil akli, tidak berpadu dengan dalil akli, dalil nakli, maka akan jatuh dalam salah lah. Sebab tu kita tengok cakapan ahli tasawuf tu, sebab dia tu tinggi, biasanya tinggi cakapan dia. Dia tahap lain daripada kita. Maka kita tak sampai nak faham cakapan dia. Melainkan orang yang ahli tasawuf macam dia juga dia boleh faham. Maka sekiranya pada zuhir itu menyalahi, maka jangan kita pakai zuhir lah. Tak faham, tinggal lah. Seperti contoh yang kata tadi, dia katanya tidak ada di dalam baju jubah aku malaikat Allah. Itu contohnya. Dia katanya tidak ada di dalam baju jubah aku ini malaikat Allah. Setengah orang tu dia kata tidak ada di dalam hati aku malaikat Allah. Maka itu kita pandu dengan dalil akli, padu dengan dalil akli macam mana pula Allah Ta'ala bertempat di dalam tempatnya ialah dalam jubah, dalam hati. Dan dalil akli laisa kamislihi syai'un kan, laisa kamislihi syai'un, maka kita tanggung katanya itu bukan maksudnya zuhir. Zuhir bukan maksud, bahkan nak cerita katanya dia sentiasa ingat kepada Allah seolah kata Allah ada dalam hati dia. Dengan sebabnya tubuh badan dia diretahi oleh Allah. Allah yang meretahkan segala anggota, segala daging darah dia, segala gerak-geri dia. Seolah katanya Allah dalam baju jubah dia. Sebab badan dia biasa di dalam baju jubah dia. Maka Allah yang meretah dengan secara majazinya dalam baju jubah tu Allah Ta'ala. Tapi salahlah cakapan gitu, cakapan depan orang ramai itu salah. Sebab tu Junaid Al-Baghdadi itu hukum mempancungkan muridnya yang cakap seperti tadi. Sebab cakapan itu walaupun sebelah balik orang cakap tu dia tidak kosak nak menyalahkan orang, bukan dia tu salah pada i'tikadnya. Tetapi cakapan itu kalau didengar oleh sama-sama ahli tasawuf fahamlah maksudnya. Tetapi apabila didengar oleh orang awam jadi keliru pada orang awam, maka itu cakapan yang salah. Lalu tu dia hukum dalam mazhab dianya, murid dia seorang itu yang cakap begitu tadi dihukum pancung. Sebab
cakapan dia tu bahaya kepada orang awam. Begitulah. Jadi di sininya punca daripada cakapan ahli tasawuf. Kita tak boleh menyalah kepada mereka. Sebab mereka bercakap bersama dia. Cakap bersama ahli tasawuf dia. Tapi kita orang yang tak sampai faham macam-macam lah. Sebab tu kalau kita menjumpanya, kita kena berpandu dengan dalil akli dan dalil nakli. Kalau muafakat dengan dalil akli dan dalil nakli, maka boleh terimalah zahir dia. Kalau tak sepakat dengan dalil akli, dalil nakli, maka jangan kita ambil faham dengan secara zahir cakapan dia. Tolaklah. Kita jangan ambil lah. Kita jangan cuba nak peganglah dengan perkataan dia sebab kita tak boleh nak faham. Begitulah. Maka perkataan semuanya disebut di dalam kitab Bahrul Kalam bagi Syekh An-Nasafi. Semuanya perkataan tu walaupun masyhur memangnya tak boleh pakai zuhirnya. Begitulah. Itu suatu jagaan daripada musannif bahasanya ada juga orang cakap macam begitu dan perkataan yang zahir begitunya adalah salah. Tak boleh kita berpegang. Maka kita akhir di situ dengan katanya mustahil lawannya iaitu ketiadaan pengetahuan seperti nyanyuk dan lupa. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة